warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dan dirahmati Allah, DJ Ustaz Syafiq. Seterusnya kepada seluruh ibu, kakak, ayah, abang, dan adik, asyik sayangi di sini. Ada hudud, mesti ada kisos, mesti ada ta'zir. Jadi itu kita kena faham betul-betul lah. Jadi bila kita kata hudud ni, apa maksud hudud ni ya? Hudud ni dia asalnya daripada perkataan had lah. Dia punya, kalau kita panggil singular lah. Untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keredaan Allah. Jadi terima kasih kepada saudara Syafiq, kemudian kru IKIM, dan tidak dilupakan yang memang selalu makan benda-benda yang baik dan kerjakan amal soleh. Seolah-olahnya apa yang kita hasilkan, apa yang kita makan ada kaitan rapat dengan amal soleh. Apa maksudnya? Sebelum ni itu boleh menyebarkan keadilan. Dengan ilmu itu boleh mendidik penduduk untuk membina pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tuan-tuan, ada pun ayat 109. Bukan terbelah hijab, itu apa yang hubungan kemanusiaan. Tapi silaturahim ini memutuskan hubungan dengan mereka yang ada pertalian darah. Jadi bukan hubungan silaturahim dengan adik-beradik, dengan pakcik kan? Ada yang, jadi kita hidangkan dua jenis makanan yang sesuai untuk mereka makan, dan kita wawarkanlah ini makan yang makanan-makanan yang kita hidangkan. Dan selain daripada makanan tradisi, ini musim perayaan kita ni, kita tanda tradisi kita sebagai orang meragui kewujudan Tuhan, ada yang menolak kewujudan Tuhan, dan kadang-kala kita digambarkan bahawa orang-orang yang percaya kepada adanya Tuhan, adanya kuasa, Roh boleh dilihat di akhirat, atau kita dah meninggal. Kita dah meninggal, kita nampaklah roh. Contoh dia malaikat. Saya tak nampak malaikat. Tak nak kehebatan dan keemasan Islam adalah kerana menawarkan rawatan-rawatan, orang kata menawarkan sistem perubatan yang menonjol. Maknanya soal kesihatan tubuh yang kemudian tak kala duduk tawaruk pada yang tidak usul. Baik, syarat selawat di dalam tahiyat yang pertama, memelihara segala huruf. Yang kedua, memelihara segala itu. Tapi yang perlu kita lakukan apa dia? Kita kena pula belajar bagaimana caranya untuk menaikkan hak-hak persahabatan. Satu aksi, dan apa yang menarik yang menyebabkan Kak Yati rasa Kak Yati nak jemput Rain untuk kongsian khabar arah muda adalah kelainan yang Rain bawakan dalam Rain Street Workout itu, kan? Maksudnya Rain berworkout, kasih sayang dan pembinaan daripada interaksi di antara satu dengan yang lain. Itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, kami ni isteri-isteri Rasulullah SAW, kami ni bahagia betul dengan Rasulullah SAW, sebab dia ada yang kecil sangat. Tapi dari segi masa saya pergi dekat sekolah Islam tu, saya dapat lihatlah anak-anak kemboja yang dewan ni Satu 0416-201110-00520. Jom berwakaf. Selaras dengan prinsip asas pembangunan masyarakat madani melalui skop yang telah ditetapkan, iaitu isu akidah dan pemikiran, syariah dan pendidikan, dakwah dan kemanusiaan, ekonomi dan muamalat, serta inovasi Islam. Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah ISWAJ UTHM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Johor
Jabatan Mufti Johor, Kolej Universiti Pengurusan Agama Seri Begawan Brunei Darussalam dan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan persidangan antarabangsa pemikiran Islam kali ketiga bertempat di Universiti Tun Hussein On Malaysia, Batu Pahat pada 26 hingga 27 Julai 2023. Pendaftaran masih dibuka dan kepada yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut dari laman sesawang www.iaswj.uthm.edu.my atau email kepada pemikir@uthm.edu.my. Hibah lil Waqaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai Nazir Khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaporkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaporan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07 297 2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Kaki
telah dibantu oleh Sadaqah House untuk melanjutkan pelajaran. Bantulah lebih ramai anak yatim seperti saya. Hulurkan sumbangan ke dana anak yatim Sadaqah House di akaun Bank Islam 140-108-888-88 atau layari Facebook dan Instagram Sadaqah House. Puan Siti, macam mana dengan penyertaan VIP-Key? Alhamdulillah, dah mula terima video penyertaan. Wah, tak sabar nak tunggu siapa pemenangnya ya. InsyaAllah, dah tak lama lagi tu tarikh tutup. Ya ke Puan? Sempat lagi tak kalau nak hantar penyertaan? Sempat. Hantar cepat. Jangan lupa tahu, baca syarat-syarat penyertaan di website IKIM. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sedang melanjurkan pertandingan Reka Cipta video pendek Kefahaman Islam VIP-Key untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je. Tak ada goyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Istamiru ma'ana fi idha'atikum idha'at Ma'had Al-Wa'il Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama hari ini untuk destinasi untuk hari Selasa, Alhamdulillah kita akan membawa kepada anda ilmu yang bermanfaat insya-Allah untuk jam ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk anda boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan juga soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini bersama Islam Agamaku masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Baik. Sihat, Sihat, Alhamdulillah Ustaz. Dan insyaAllah untuk petang ini kita akan bincangkan dengan tajuk Diary Kehidupan Seseorang Muslim. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz Suhaimi untuk mukadimah ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala
Alhamdulillah. Jadi mereka ini di awal tahun memulakan tahun baru dengan mengucapkan kalimah syahadah. Bukan setakat tahun baru, bahkan kehidupan baru mereka tempuhi. Semalam pun saya berkesempatan mengajarkan kalimah syahadah dua orang lelaki Tionghoa yang mereka juga mahu kembali kepada fitrah. Baik, jadi sebab itu kita membicarakan tentang tajuk diary kehidupan seorang Muslim yang mungkin sebelum daripada Islam ni mereka ini bebas melakukan apa sahaja, tidak ada halangan selagi tidak melanggar undang-undang. Tapi bila masuk Islam, kita ada panduan, kita ada pedoman dan kita ada hukum yang perlu kita ikut. Kita percaya bahawa ada malaikat raqib dan atid di kiri dan kanan kita yang mencatat segala perbuatan kita. Baik, saya mulakan tentang itu dan kita akan nanti tengok bagaimana Nabi SAW menguruskan kehidupan seharian dengan sunnah-sunnah yang kita ambil. Itu bahagian kedua. Bahagian pertama ni perlu kita faham, wahai rakan-rakan saudara baru dan juga pada non-Muslim, bahawa Islam ini sangat menghargai masa. Dan saya rasa ini semua manusia terlalu menghargai masa itu. Dan kita percaya bahawa masa yang telah pergi tidak akan kembali. Lebih lagi dalam Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dalam Al-Quran dengan satu surah yang semua kita tahu, surah Al-As, iaitu surah yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, menunjukkan masa itu satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah menyatakan bahawa masa itu sangat berharga. Dan dalam surah ini, kalau tuan-tuan rajin menelaah ayat itu ataupun surah itu, Allah menyatakan semuanya manusia itu dalam kerugian. Konotasi awal Allah menyatakan statement dia, semua orang rugi belaka kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, kecuali orang beriman dan beramal soleh yang mereka itu berpesan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. 4 ulama tafsir mengatakan bahawa selain daripada 4 golongan ni, semua ni rugi dan sia-sia hidup. Iaitu mereka yang tidak sia-sia. Pertama sekali orang yang beriman. Beruntung kita jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, percaya, kerana kita tak termasuk kalangan mereka yang rugi dan sia-sia itu. Kemudian bukan setakat beriman, kita juga mesti beramal dengan apa yang kita imani, iaitu beramal soleh, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian kita juga menyeru orang kepada kebaikan, berpesan, menasihat orang kepada kebenaran dan nasihat orang kepada supaya suruh sabar. Baik, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu manual panduan hidup, Nabi juga memberikan ajar formula hidup ni macam mana. Nabi sebut iktanim khamsan qabla khamsin, iaitu rebut 5 perkara sebelum tibanya 5 perkara. Nabi ajar, iaitu hidup sebelum mati, hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati, rebut 5 peluang. Kemudian sehat sebelum datangnya waktu sakit, masa senang sebelum datangnya waktu sempit, waktu muda sebelum datangnya waktu tua, dan kemudian waktu kita lapang sebelum datangnya waktu kita sibuk. Kita kena ambil kesempatan ini, rakan-rakan saudara baru sekalian, dalam hidup kita, kerana hidup ni, nyawa ni Allah beri sekali je. Allah tak beri 2 kali dah. Keluar saja roh daripada badan. Betapa ramai manusia yang menyesal kalau dia tidak beramal soleh, dia tidak melakukan kebaikan. Dan ini juga disebut dalam Quran banyak. Dalam Quran surah Sajadah, surah Al-Munafiqun, boleh rujuklah. Dan kerana itu kita ambil kesempatan dalam hidup ni, manfaatkan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Hidup sebelum mati, sehat sebelum datangnya sakit. Kita percaya bahawa hidup ini silih berganti dan kebiasaannya lumrah proses. Sebelum datangnya kematian, datangnya kesakitan, datangnya penyakit. Sebelum kita ni terbaring, elok-elok kita ni boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari, maka ambil kesempatan beramal soleh. Kenallah masjid, berjalanlah, menampaklah kaki ke masjid. Sebelum lidah kita keluh ni, maka berajin-ajinlah kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu kita senang ni, sebelum datang waktu sempit nanti, maka ambillah kesempatan, buatlah apa kebaikan, iaitu yang mendatangkan
kamu orang yang hidup di dunia ini seumpama orang asing ataupun penggemar. Ibnu Umar tambah, kalau kamu berada waktu pagi jangan tangguh sampai waktu petang. Kalau kamu berada pada waktu petang jangan tangguh sampai esok hari. Kerana hari ini hari yang sekarang kita berada milik kita. Maksudnya kita berada sekarang. Yang lepas jadi sejarah. Esok belum tentu. Esok belum tentu. Bahkan sejam lagi belum tentu milik kita. Jadi yang ada sekarang ni ambillah kesempatan, gunakan ruang yang ada untuk kita memanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan. Baik. Kemudian saya nak juga sebut bahawa di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada bahawa nikmat sihat, nikmat masa lapar ni banyak orang tertipu. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas asihatul farad. Dua nikmat yang selalu manusia tertipu, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapar. Ini antara benda kesempatan yang selalu luput daripada kita. Oleh kerana itu, masa kita sihat ni wajib jaga kesihatan, tak boleh makan benda-benda yang tak elok, yang menyebabkan kita ni sakit, menyebabkan kita ni akhirnya datang penyakit, apatah lagi makanan-makanan yang memang ada mudarat. Merokok sebagai contoh, minum alkohol yang haram dalam Islam, apatah lagi dengan dadah dan sebagainya, semua ini diharamkan dalam Islam. Jauhkanlah, sebab ini menyebabkan kita rosak kesihatan kita. Jadi mungkin pusingan pertama ni saya sentuh tentang itulah. InsyaAllah kita akan masuk dalam pusingan kedua, bagaimana Nabi SAW memanfaatkan masa dalam kehidupan. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan penerangan untuk waktu ini dan mukadimahnya. Dan untuk waktu ini, Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Rawatan terima kasih untuk anda. Inspirasi Inforia Islam semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio.
Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Kota Kinabalu 93.9. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih bersama para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp pun 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, yang masih membincangkan tentang diary kehidupan seseorang Muslim. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk kita sambung kembali bagaimana kehidupan kita teratur sebenarnya dalam syara, dalam hadis, dan kita perlu ikut manual kehidupan ini supaya hidup kita jadi insya-Allah cantik dan diberkati. Bagaimana Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Mona Jasman dan juga rakan-rakan saudara baru ataupun rakan-rakan non-Muslim yang mengikuti rancangan kita pada hari ini. Baik, saya nak tambah sikit betapa untungnya kita umat Islam ni kerana Allah telah didik kita dengan disiplin masa. Macam mana Allah didik kita dengan disiplin masa? Iaitulah dia letakkan indikator. Satunya, solat ni wajib kan? Semua orang kita, kalangan kita wajib menunaikan solat dan dijadikan waktu solat itulah waktu untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau seseorang itu mau menjaga disiplin dalam hidupnya, indikator dengan bagaimana dia menjaga solat itu. Bukan diukur pada bagaimana ketepatan masa dengan itu satu hal lah. Tapi paling utama bagaimana dia menepati masa terutama solat. Sebab itu solat yang terbaik kata Nabi SAW, solat di awal waktu. Di awal waktu, kemudian di paling utama di masjid secara berjemaah. Itu yang terbaik lah. Maksudnya markah penuh lah kita dapat. Jadi untuk menjaga waktu solat ini, Allah jadikan pertukaran waktu subuh, waktunya pagi, kemudian tengah hari menjelang nak sampai petang tu ada waktu zuhur, waktu petang, kemudian ada waktu asar, maghrib, antara pertukaran siang dengan malam, kemudian waktu malam antara dengan larut malam ada waktu isyak. Cantik dah Allah susun 5 waktu itu. Jadi bagaimana kita nak menyusun waktu ini? Kalaulah kita berurusan dengan manusia, maka kita pastikan solat ini paling utama tidak kita tinggalkan, dan paling hebat kita dapat soal solat di awal waktu. Maknanya kalau kita ada urusan-urusan sekalipun, pastikan solat di awal waktu. Yang terbaik waktu azan tu kita dah melangkah kaki masjid. Orang yang paling hebat sebelum azan dia dah melangkahkan kaki ke masjid. Dan ramai orang merungut, Ustaz, susahnya nak bangun subuh. Jadi cara nak bangun subuh ialah tidur awal. Senang je tidur awal. Jadi kita time management kita kena betul. Kalau tidur pukul 3 pagi memang susahlah nak bangun subuh. Ya, jadi sebab itu kita time management, pengurusan masa kita kena baik. Dan bab yang bahagian kedua ni, mari kita melihat bagaimana diary kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Nabi SAW juga manusia biasa. Nabi ada isteri, Nabi ada keluarga, Nabi menguruskan masyarakat, Nabi juga bekerja. Baik, soal itu uruslah. Nabi sebut maknanya uruslah kehidupan kita. Tetapi apa yang Nabi buat dari sudut amalan-amalannya dalam kehidupan seharian, kalau kita beramal, maka kita akan dapat banyak pahala. Baik, antara amalan Nabi SAW ada 7 kalau kita faham seharian, setiap hari. Pertama sekali, supaya kita ni ikut sunnah dan kita ni dapat pahala. Pertama sekali, sentiasa kekalkan wudu, supaya bila mana kita berwuduk ni sudah tentu kita boleh sembahyang, tubuh kita suci daripada hadas kecil dan besar. Kalau kita buat hadas kecil, mana kita angkat balik wuduk itu, dan dengan sentiasa berwuduk kita mendapat pahala. Jadi usahakan supaya kita ni sentiasa kekal dalam keadaan berwuduk. Usahakanlah. Kalau mampu, kalau tak mampu tak apalah, ini sebagai sunat saja. Kemudian yang kedua, Nabi SAW setiap harinya tidak kurang beristighfar pada
yang terbaik pada waktu lepas subuh, sebelum terbit matahari ataupun sebelum subuh atau selepas subuh. Dan kalau rasa susah pasal mungkin sebab subuh kita nak kena keluar kan, bacalah Quran setiap hari. Maksudnya jadikan dia amalan dalam kehidupan kita, kerana Quran ini adalah peneman kita. Dia memberikan ketenangan kepada kita dalam hidup di dunia dan juga ketika hari akhirat dan kubur sebagai satu syafaat kepada kita. Maka jadikan teman yang paling akrab kita adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran lah kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 dah. Yang keempat, Puan Mona kita amalan sunnah Nabi SAW, Nabi tak tinggal ni, iaitu solat berjemaah di masjid. Ini khusus bagi orang lelaki lah. Orang lelaki, sebab tu kita kata indikator masa time management betul, kita solat berjemaah. Dan solat berjemaah di masjid yang terbaik. Maksudnya kalau tak mampu masjid, office kita ada solat berjemaah, buat di pejabat kita. Yang penting kita awal waktu itu, dan terbaiknya adalah solat berjemaah. Kemudian Nabi juga tidak tinggal waktu siang. Nabi solat malam. Itu yang seterusnya. Yang siangnya Nabi juga mendirikan solat. Solat apa? Solat duha. Ini juga Nabi pesan kepada kita, setiap kita ada bersedekah setiap uras tubuh badan kita, maka gunakan kesempatan itu untuk kita melaksanakan sedekah dengan mendirikan solat sunat duha. Sebab solat sunat duha ni memurahkan rezeki. Antara fadilat dia lah memudahkan urusan rezeki kita. Baik, antara yang kalau Nabi amalan seterusnya wajib untuk kita sunat. Dia ada benda yang Nabi ni wajib untuk kita sunat, iaitu qiyamul lail. Bangun di tengah malam, solat sunat tahajud. Sunat kita ni sunat lah, sunat yang sangat dituntut. Tetapi bagi seorang Nabi, seorang Rasulullah SAW, amalan itu amalan yang wajib. Maka buatlah tuan-tuan sekalian untuk kita mendapat pahala di sisi Allah SWT, kerana banyak kelebihannya. Kita dapat dekat dengan Allah, pengawasan Allah SWT. Orang yang ahli ibadah suka dengan kita, percakapannya jadi masin, jadi hikmah dan bijaksana. Hati menjadi tenang dengan kita mendirikan solat sunat tahajud. Kemudian yang ketujuh, setiap hari Nabi SAW tak tinggal bersedekah. Ini saudara-saudara baru, dulu kita sebelum Islam ni kita tak kisah duit kita. Sekarang ni kita kena fikir bahawa duit kita ada hak untuk orang lain. Ada yang namanya wajib, namanya nafkah, namanya zakat. Ada yang namanya sunat, iaitulah bersedekah. Sedekah ni benda yang sikit kita keluarkan untuk sumbangan kepada apa juga institusi, masjid ke, sekolah agama ke, dan ataupun kepada mereka yang memerlukan. Sedekahlah. Setiap hari kena ada bersedekah. Dan saya tambah amalan ni, mungkin Nabi tak buat, kita buat, iaitu berselawat ke atas Nabi SAW. Kita ni tanggungjawab kita umat, setiap hari jangan tinggal selawat. Sekurang-kurang ulama, guru-guru saya mengajarkan, sekurang-kurangnya nak jadikan kita ni dekat dengan Rasulullah SAW 300 kali. Nak baca apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukup dah. Wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berselawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya 300 kali. Tak boleh 100 kali pun cukup dah. Sekurang-kurangnya. Jangan sampai tak ada sehari pun kita tak berselawat ke atas Nabi. Sebab kita ni perlukan Nabi di hari akhirat untuk dapat syafaat. Baik. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah menyebutkan bahawa dia kata kekasihku Rasulullah SAW mengajarkan aku 3 amalan, iaitu setiap minggu, setiap bulan puasa 3 hari. 3 hari sebulan, maksudnya 3 hari ikutlah hari putih, Senin, Khamis dan sebagainya. Kemudian solat duha saya dah sebut tadi. Yang seterusnya, yang ketiga, solat witir sebelum tidur. Kita solat tahajud bangun tidur, kita solat witir sebelum kita tidur. Amalan ini insya-Allah setiap waktu kita, setiap hari kita dapat pahala kerana mengikuti sunnah Nabi SAW dan beramal dalam syariat. Insya-Allah kita nak tengok lepas ni amalan tahunan pula secara bulanan dalam pusingan yang ketiga, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Banyak amalan sebenarnya sehari semalam yang kita perlu amalkan. Dari buka mata sampai tutup mata, banyak yang kita boleh amalkan insya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk para pendengar terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi mengkhabarkan orang yang kaya itu juga berzikir yang sama, orang yang bekerja itu berzikir yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan itulah dia kelebihan yang Allah bagikan kepada orang kaya yang bekerja, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana itu hadirin, bagaimana untuk kita berzakat? Zakat itu dituntut. Kalau tidak punyai harta, ternyata orang yang bekerja dan punyai lebihan harta itu untuk dizakatkan, mereka mendapat kemuliaan. Mereka itu akan mengatasi orang-orang yang tidak bekerja kerana mereka tidak boleh memiliki harta untuk dizakatkan. Masjid-masjid di Makkah. Antara masjid yang ada di Makkah termasuklah: pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Makkah, dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Sama. Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan salat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menziarahi tempat-tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung Tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan Tanah Rendah, Kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan salat maghrib di sini, dan ini tertulis pada 2 buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Majin. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakr yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakr keluar semasa berhijrah ke Madinah. Terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Inspirasi Euforia Islamiyah ni di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama anda. Boleh tonton di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Masih lagi bersama rancangan Islam Agamaku, masih berbincang tentang diary kehidupan seorang Muslim bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat.
Dan Alhamdulillah Ustaz telah terangkan tadi ada beberapa amalan sunnah yang kita perlu amalkan. Ada 7 dah lah Ustaz, tambah 8 lagi dengan selawat. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan itulah harian. Ustaz kata nak beri tahu yang tahunan pula. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Alhamdulillah. Sidang pendengar, penonton yang dimuliakan, dirahmati Allah sekalian, khususnya rakan-rakan saya, saudara-saudara baru yang baru memeluk Islam. Seperti mana kita mengetahui bahawa Islam ada kalendernya sendiri, kita disebut sebagai kalender Hijri. Dan kita mengikut sistem qamar, sistem bulan. Kalau yang biasa kita guna Masihi. Dan jadi dalam Islam setiap bulan juga ada peristiwa ataupun ada amalannya tersendiri. Jadi kita tengok satu-satu. Sekarang ni kita berada di bulan Muharram, Kak Mona kan? Kita berada di bulan Muharram. Dan kita dekat-dekat dah. Sekarang ni 7 Muharram. Esok 8 dia ada peristiwa-peristiwa besar. Dan bulan Muharram ada amalan tertentu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali pada 9 Muharram disebut amalannya adalah puasa Tasu'a. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ketika mana orang Yahudi duk sambut hari Ashura. Ashura ni hari 10 Muharram. Jadi Nabi kata kita jangan, sahabat kata kita tak nak tirulah orang Yahudi ni. Jadi Nabi kata kalau aku diizinkan kita akan puasa pada hari ini, pada hari 9 Muharram, hari Tasu'a. Tapi ketika tahun depan Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sunatnya adalah puasa pada hari 9 Muharram. Kemudian hari yang besar, hari Ashura, hari 10 Muharram. Ada hadis tertentu dari Nabi SAW, Imam Tirmizi riwayatnya menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda puasa pada hari Ashura bahawa akan menutup dosa atau menghapuskan dosa yang kecil setahun sebelum daripada itu. Jadi ambillah kesempatan kita untuk berpuasa pada hari Ashura, kerana hari Ashura ni banyak peristiwa-peristiwa sejarah sebelum daripada itu. Antara yang paling besar adalah Nabi Musa AS diselamatkan daripada dikejar Firaun. Sebab itu orang Yahudi dia sambut hari Ashura, hari 10 Muharram, kerana peristiwa Nabi Musa AS diselamatkan daripada dikejar oleh Firaun. Dan banyak lagi lah bermula zaman Nabi Adam sehingga diterima taubat dan sebagainya. Baik, saya ringkaskan. Kemudian kita masuk selepas Muharram, kita masuk bulan yang seterusnya, bulan kedua, bulan Safar. Bulan Safar ni tidak ada amalan khusus. Kita dah sebut dah tadi, amalan harian buatlah tersediaan. Nabi pesan 3 hari, puasa 3 hari dalam sebulan. Bulan Safar buatlah puasa tersebut. Tidak ada solat khusus, tidak ada puasa khusus. Amalan yang biasa saja. Baik, kemudian lepas Safar kita ada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikhnya yang disepakati oleh ulama adalah pada 12 Rabiul Awal. Itu kita sebut sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir dan wafat pada 12 Rabiul Awal. Maka bulan ni kita mengambil, bukan ada amalan khusus, tetapi kebanyakan kita ambil kesempatan memperingati hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi, dengan banyakkan aktiviti-aktiviti termasuk selawat dan sebagainya lah. Baik, itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Akhir, kemudian bulan yang keempat Rabiul Akhir. Tidak ada amalan khusus, buatlah apa yang boleh kita buat. Puasa 3 hari sebulan dan kita maintain tadi amalan-amalan harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tidak ada amalan khusus. Cuma ada peristiwa-peristiwa yang saya tak sempat nak nukilkan kat sini. Tuan-tuan boleh rujuklah. Ada peristiwa atau sejarah-sejarah yang tertentu. Baik, bulan seterusnya adalah bulan Rejab. Bulan Rejab ni ada satu peristiwa, walaupun tarikh khilaf di kalangan ulama, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, ada menaiki Burak, kemudian Nabi naik Mi'raj ke langit. Ini kita wajib beriman. Tarikh tidaklah kita kata tepat, tapi sebab ni perbahasan kalangan ulama. Tapi ulama meletakkan satu tarikh untuk kita peringati tarikh tersebut, dan bulan itu bulan Rejab. Dan bulan Rejab bulan Nabi banyak berpuasa. Nabi banyak berpuasa. Bukan kata amalan khusus, cuma Nabi berpuasa pada bulan Rejab sebagai persediaan untuk menghadapi 2 bulan yang seterusnya, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Baik, seterusnya adalah bulan Syaban. Bulan Syaban ni maksudnya
Arab ni berpecah-pecah bagi mencari air. Dan antara peristiwa besar dalam sejarah Islam iaitulah peralihan kiblat daripada Masjid Aqsa ke Kaabah. Peralihan kiblat itu. Jadi berlaku dalam bulan Syaban. Dan Nabi SAW menyebutkan bulan paling cintai Rasulullah SAW dan banyak Nabi berpuasa adalah pada bulan Syaban. Disebutkan juga di tengah-tengah bulan Syaban ada nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Jadi nisfu Syaban ni dianggap sebagai amalan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperbanyakkan amalan. Bacalah Quran, siang ini kita berpuasa. Tidak ada amalan khusus, tapi kita buatlah. Ada orang nak baca Yasin 3 kali, nak buat sekali, silakan. Kita bukan kata wajib 3 kali, tapi amalan yang kita boleh buat. Dan Nabi Muhammad SAW paling banyak berpuasa sunat ialah pada bulan Syaban ini. Jadi kita sebagai satu persiapan nak sambut bulan yang istimewa selepas itu, iaitulah bulan Ramadan. Baik, bulan 9 dalam Islam bulan yang sangat istimewa. Itulah bulan Ramadan. Kenapa? Bulan inilah Allah fardukan kita dengan puasa. Maksudnya Allah wajibkan kita berpuasa sepanjang bulan itu. Sebab ramai orang tanya saya, Ustaz, bulan Ramadan orang buat puasa ni bulan berapa? Kita nak cakap bulan berapa dalam Hijri dalam Masihi susah, sebab dia kadang berkait, dia bertukar-tukar. Tapi yang paling confirm adalah bulan Ramadan saja. Kan? Bulan Ramadan. Tengok dalam kalender Hijri, baru kita tahu bulan Ramadan tu bulan berapa. Lepas pun kan, jadi dia tak sama kalau berkait dengan bulan Masihi. Jadi difardukan bulan puasa sepanjang bulan Ramadan. Dan ada yang paling istimewa bulan itu adalah ada satu malam di hujung Ramadan, 10 malam terakhir, kita ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu kita malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita digalakkan, dituntut untuk berbanyakkan ibadah pada malam tersebut. Dia waktu malam, dia bukan siang, waktu malam kita beribadah. Dan bulan Ramadan juga ada satu syariat, satu fardu, satu amalan yang wajib kita buat, iaitu menunaikan zakat. Okey, baik. Dah habis ni bulan 10 Syawal. Syawal ni adalah bulan raya. 1 Syawal kita sambut hari raya. Kita diharamkan berpuasa. Ada orang nak puasa satu hari raya, tak boleh, haram. Dan kita digalakkan menyambut dengan gembira. Pagi itu kita ada solat sunat hari raya dan amalan menziarahi. Ada satu amalan di bulan Syawal yang Nabi pesan, iaitu puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Seumpama kata Nabi SAW, saya tegaskan, menyerupai puasa dalam setahun. Jadi kita ambil kesempatan, banyak amalan-amalan ini kait dengan puasa. Kita amalan lain mereka puasa. Baik, kemudian Zulkaidah, dia tak ada peristiwa yang ataupun amalan yang khusus. Amalan amalan seperti mana kita buat. Manakala yang terakhir adalah bulan 12 bulan Zulhijjah adalah bulan ada 2 amalan. Satu yang kita tak boleh tiada, ada amalan yang kita buat. Pertama sekali ada hari Arafah. Arafah ni hari ke-9 Zulhijjah, kita digalakkan berpuasa sunat. Kerana siapa puasa sunat pada hari itu, dia ampunkan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Baik, kemudian pada 10 Zulhijjah kita sembahyang raya.
seorang Muslim yang kita setiap tahun untuk kita bila kita ni Ustaz, kalau tak ada sempena, maknanya kita tak ada peringati peristiwa tersebut dan sebagainya. Bila ada sempena tu baru ingat. Ya, betul. Alhamdulillah. Betul. Dan bila kita sambut dengan cara yang betul, ikut syara dan ahli sunnah wal jamaah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan Ustaz. Baik, biasa orang letakkan awal tahun ni dengan ada 7 kehidupan azab tahun baru. Islam ni beza sikit. Ada 7 Islam mestilah pertama sekali cari maridha Allah, redha Allah dalam hidup kita. Yang kedua, ringkaskan pertama cari redha Allah, yang kedua kita jadikan sasaran kita akhirat. Sebab akhirat ni kehidupan yang kekal. Dunia ni adalah kehidupan yang sementara. Jadi ada 7 kita mesti jadikan akhirat sebagai visi dan misi kita. Yang ketiga adalah segala perbuatan kita hendaklah cari ganjaran pahala dengan menjauh dosa. Kerana ini nak bekalan kita nak menghadapi hari akhirat. Dan pesan saya yang keempat adalah sentiasa istiqamah terhadap mana yang kita lakukan. Ini pun kita bincang lepas. Sentiasa istiqamah ni konsisten kita buat walaupun sikit tapi kita buat berterusan. Dan paling kuat istiqamah kita dengan iman dan Islam yang kita ada pada hari ini. Yang terakhir adalah jadikan tahun ini lebih baik tahun lepas. Ni azam kita ni. Kita banyak azam nak macam-macam nak buat, tapi yang saya buat generalnya umumnya adalah pastikan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas. Dan sudah sebab apa? Sebab kita fikir kita dekat dengan kematian. Umur semakin dekat. Mati itu bila-bila masa saja. Dan kita pernah soalkan diri, kalau aku tak buat, siapa lagi nak buat? Kalau tak buat tahun bila lagi kita akan lakukan perkara tersebut. Maka lakukanlah, insya-Allah kita akan berjaya. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Ahmad Hussain Abdul Aziz atas pertemuan untuk petang ini. Semoga ada manfaatnya kepada para pendengar, melengkapkan lagi diary kehidupan kita insya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang baik. Dan terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Euforia Islami. 91.5 FM.
Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu salawatul maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini, 8 Muharram 1445 Hijriah, 25 Julai 2023. Kota Kinabalu 6.36 minit malam, Taut 6.27 minit malam, Lak Datuk 6.25 minit malam, Kuching 6.54 minit malam, Miri 6.41 minit malam, Kangan Lusta 7.39 minit malam, Pulau Pinang 7.38 minit malam, Ipoh 7.35 minit malam, Kuala Lumpur Putera Raja Shah Alam 7.30 minit malam, Seremban 7.28 minit malam, Bandar Melaka 7.26 minit malam, Johor Bahru 7.19 minit malam, Kuantan 7.24 minit malam, Kuala Terengganu 7.26 minit malam dan Kota Baru 7.31 minit malam. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Dapatkan